Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azlinda. Kali ini kita akan belajar tentang aspek tata bahasa Melayu, iaitu kata adjektif jarak. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini, jom kita kenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, kata adjektif merupakan perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Menurut Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka juga, kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis, iaitu yang pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan. Yang kedua, kata adjektif warna. Yang ketiga, kata adjektif ukuran. Yang keempat, kata adjektif bentuk. Yang kelima, kata adjektif waktu. Yang keenam, kata adjektif jarak. Yang ketujuh, kata adjektif cara. Yang kedelapan, kata adjektif perasaan. Dan yang kesembilan, kata adjektif panca indera. Walau bagaimanapun, dalam pembelajaran pada kali ini, kita hanya bincangkan tentang kata adjektif jarak. Baiklah, jom kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif jarak. Menurut Tata Bahasa Dewan juga, kata adjektif jarak merujuk kepada kata yang membawa pengertian konsep ruang antara dua keadaan sebagai penerang kata nama. Baiklah, jom kita lihat pula beberapa contoh kata adjektif jarak seperti dekat, jauh, hampir dan rapat. Kesemua contoh ini merujuk kepada konsep ruang keadaan sesuatu. Untuk lebih faham, jom kita lihat bagaimana penggunaan kata adjektif jarak ini dalam ayat. Jom kita lihat satu persatu. Untuk perkataan dekat, yang pertama, ayatnya berbunyi, banglo yang dekat dengan Tasik itu rumah Husna. Yang kedua, tempat kerjanya dekat sekali dengan taman perumahan itu. Dan yang ketiga, tempat kejadian itu dekat dengan rumah saya. Dan yang keempat, universiti itu dekat dengan Lebuh Raya. Untuk yang keseterusnya, jom kita lihat bagaimana perkataan jauh digunakan dalam ayat. Yang pertama, rumahnya jauh di pedalaman. Yang kedua, Siti tinggal tidak jauh dari rumah keluarganya. Yang ketiga, surau itu terletak tidak jauh dari rumah Daniel. Dan yang keempat, ibu sanggup bekerja jauh demi menyara hidup kami. Okey, kita teruskan pula dengan perkataan hampir. Jom kita lihat bagaimana penggunaan perkataan hampir ini dalam ayat. Yang pertama, sudah hampir sejam dia menunggu di situ. Yang kedua,
hampir 100 orang yang hadir ke majlis itu. Yang ketiga, sekolah untuk sesi 2021 sudah hampir dibuka. Dan yang keempat, tabungnya sudah hampir penuh dengan shilling yang dikumpulnya. Baiklah, kita teruskan pula dengan penggunaan perkataan rapat dalam ayat. Contoh yang pertama, Maria merupakan kawan rapat Azlina. Yang kedua, buat masa ini kita tidak boleh duduk rapat. Yang ketiga, mata Hadi tertutup rapat kerana bengkak teruk. Dan yang keempat, kedudukan rumah-rumah di kawasan itu sangat rapat. Murid-murid, bagaimana dengan penerangan tentang kata adjektif jarak sebentar tadi? Cikgu harap kamu telah mengenali kata adjektif jarak dan menggunakan kata adjektif jarak mengikut konteks yang betul. Baiklah, kini tiba masanya untuk kita ke segmen uji minda. Jom kita cuba jawab bersama-sama. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan soalan yang pertama yang berbunyi, kata adjektif jarak merujuk kepada konsep ruang. Betul atau salah? Baiklah, kita semak sama-sama apakah jawapannya. Ya, tepat sekali. Jawapannya betul. Tahniah. Baiklah, jom kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu yang berbunyi, antara salah satu kata adjektif jarak ialah besar. Betul atau salah? Jom kita lihat apakah jawapannya. Ya, tepat sekali. Jawapan ini salah kerana perkataan besar bukanlah merujuk kepada konsep ruang. Sebaliknya, ia merujuk kepada konsep ukuran. Baiklah, jom kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga berbunyi, tingkap rumah itu tertutup rapat kerana tiada penghuni. Betul atau salah? Jom kita semak sama-sama. Ya, tepat sekali. Jawapannya betul kerana perkataan tertutup rapat ini sangat bersesuaian dalam penggunaan ayat ini kerana merujuk kepada rumah yang tiada penghuni. Okey, kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat. Soalannya berbunyi, berdiri rapat merupakan contoh penjarakan fizikal. Betul atau salah? Jom kita semak sama-sama. Jawapannya ialah ya, salah kerana berdiri rapat bukanlah merupakan contoh penjarakan fizikal. Sebaliknya, kita tidak boleh berdiri rapat-rapat untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Baiklah, kita beralih pula ke soalan yang kelima, iaitu soalannya berbunyi, tempat kosong 1,000 orang mangsa yang terkorban dalam kebakaran tersebut. Rapat atau hampir? Jom kita semak jawapannya. Ya, jawapannya hampir 1,000 orang mangsa yang terkorban dalam kebakaran tersebut. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang keenam. Soalannya berbunyi, perjalanan kita masih tempat kosong lagi, jauh atau rapat? Jom kita semak jawapannya sama-sama. Jawapannya ialah ya, jauh. Perjalanan kita masih jauh lagi.
Okey, jom kita ke soalan yang ketujuh pula yang berbunyi, klinik itu tempat kosong dengan balai polis, rapat atau dekat? Jom kita semak jawapannya. Ya, dekat. Klinik itu dekat dengan balai polis. Ya, baiklah murid-murid, kita teruskan ke soalan yang ke-8. Soalannya berbunyi, kawan, tempat kosong biasanya akan lebih mengenali kita, hampir atau rapat. Jom kita semak jawapannya. Ialah, ya, kawan rapat biasanya akan lebih mengenali kita. Tahniah. Jom kita ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-9 yang berbunyi, jauh ataupun tempat kosong bukanlah penghalang untuk Azimah melanjutkan pelajaran, dekat atau hampir? Ya, tahniah, jawapannya betul, dekat. Jauh ataupun dekat bukanlah penghalang untuk Azimah melanjutkan pelajaran. Sekarang tibalah masanya untuk kita ke soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-10 berbunyi, ayah suka ke surau kerana tidak tempat kosong dari rumah, dekat atau jauh? Jom kita semak jawapannya sama-sama. Ya, jawapannya jauh. Ayah suka ke surau kerana tidak jauh dari rumah. Ya murid-murid, bagaimana dengan segmen uji minda sebentar tadi? Cikgu berharap kamu berjaya menjawabnya dengan betul. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi menonton video ini. Sekian dahulu perkongsian kita untuk kali ini dan cikgu berharap cikgu telah berjaya membantu kamu untuk mengenali kata adjektif jarak serta dapat menggunakan kata adjektif jarak mengikut konteks yang betul. Cikgu juga berharap agar perkongsian ilmu ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa ya, subscribe, like and share, dan sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian dahulu daripada Cikgu Azlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.